Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna borang automasi PAJSK untuk kita punya untuk membantu kita semua. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah borang yang perlu diisi. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan pertama sekali adalah isi nama dan juga tahun berapalah. Kiranya this one untuk tahun ni cuma tulis je tahun 4 ke, tahun 5 ke, tahun 6 ke. Kemudian kita tuliskan sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform. Badan beruniform ni memang tak boleh nak type apa-apa sebab semua orang sama. Apa yang tak sama ni adalah dekat sini, jawatan. Okey, kalau untuk jawatan ni kita boleh tengok kalau sukan bermain kita ada kapten, ketua rumah, direktur pengurusi, setiausaha bendahari, sampailah ahli aktif dan juga ahli berdaftar. Jadi macam mana kita nak tahu adakah anak murid kita ataupun anak kita apakah jawatannya? Jadi kita boleh rujuk kepada file link, iaitu link rujukan. Okey, jom kita tengok link rujukan. Okey. Sekarang kita tengok pula dekat link rujukan yang diberi. Ini adalah link rujukan parents. Jadi akan nampak ada 3 benda ni, borang automasi, maklumat ekstrakurikulum dan juga maklumat core curriculum. Okey, untuk core curriculum tu adalah yang kita nampak tadi itulah, sukan permainan, kelab dan juga unit uniform. Jadi kita klik di maklumat core curriculum. So kita klik dekat maklumat core curriculum, kita akan nampak kaedah amal, kelab ilmuwan cilik. Kalau kita nak navigate this one ni dekat bawah sekali, dia ada semua dah. Unit uniform kita kaedah amal, kemudian kelab kita antara ni lah, kelab ilmuwan cilik ke, Kori Junior ke, kelab seni banat ke, seni banin, kemudian sukan bermula daripada sini. Badminton, jadi kita kena scroll right. Okey, barulah kita nampak semua. Jadi lepas kita ada bola baling, bola jaring dan juga futsal. Untuk kita tengok sama ada anak kita ada tak pegang jawatan apa-apa, kita just tengok dekat bawah ni, organisasi kelab. Okey, contoh ada tak presiden ke, timbalan presiden ke, setiausaha ke, bendahari, AJK. So masukkan ikut ni lah apa yang diberi. Okey. Baiklah. Jadi dekat situ tadi kita dah tengok. Sekarang kita kembali ke borang automasi. Okey. Borang automasi kita tadi kita dah isikan jawatan. Sekarang kita tengok sebelah tepi ni ada perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ni apa? Contohnya kalau dia ada jadi ketua murid ke, pengawas sekolah ke. Okey, kat sini dekat bahagian ni. Jadi kat mana kita nak cari maklumat tentang ekstrakurikulum ni? Kita tengok semula dekat maklumat core curriculum ni untuk core curriculum sahaja. Jadi kita kena buka yang baru. Kita kena buka yang ekstrakurikulum. So, kita pergi balik dekat rujukan parents, tekan dekat maklumat ekstrakurikulum ini. Kemudian kita akan nampak, firstly kita akan nampak pengawas sekolah. Jadi kita tengok nama, kalau ada jawatan, tulislah jawatan dia apa. Okay. Ini untuk organisasi kelas. Okey, kalau bukan pengawas sekolah, ada juga jawatan di kelas, boleh ambil. Okey, boleh tengoklah ada Pak Al-Farabi, Pak Al-Humaidi, 5 Al-Khawarizmi dan juga kelas 6 Ibnu Haitab. Okey. Sekarang kita nak tengok balik dekat borang automasi. Tadi kita dah pilih dekat perkhidmatan, sekarang kita nak pilih dekat acara dan juga peringkat. Okey, kalau untuk acara dan peringkat ni kita pilih untuk apa-apa saja penglibatan yang tidak memerlukan, yang kita tak dapat nombor lah. Tak ada nombor 1 hingga 5, kita kena ambil bahagian acara dan juga peringkat ni. So kat sini kita type lah apa yang kita masuk. Contohnya kita masuk larian ke, okey, contoh larian virtual ke kan.
So kita tengok peringkat dia apa. Bila kita dah masuk kan kita tengok adakah kita masuk peringkat kebangsaan, adakah kita masuk antarabangsa ni khusus untuk kalau yang Malaysia, Malaysia lawan negara lain apa semua kan. Tapi kalau kebangsaan pula semua negeri dalam Malaysia terlibat. Jadi kalau dia semua negeri, pilih peringkat kebangsaan. Tapi kalau dia antara negeri Perak dengan negeri Selangor sahaja, yang tu negeri lah. Kalau kebangsaan ni semua terlibat, maksudnya satu Malaysia. Okey. Seterusnya, sukan permainan ni kalau kita tengok, kita kena selarikan dengan program tersebut, acara tersebut. Kalau larian contohnya, kemudian kalau bola jaring, bola sepak, itu sesuai lah kita letak di sukan dan permainan. Tapi kalau tak, kalau macam benda lain jangan letak lah. Contoh kalau kelab pula, apa yang kita boleh buat? Contohnya kita ada join misi kemerdekaan contohnya. So yang tu peringkat sekolah lah. So tekan dekat sini, pergi dekat peserta peringkat sekolah. Tak ada. Kalau tak ada, boleh ambil di peringkat zon. Sebab tak ada sekolah punya. Mana dia? Yang tu pun tak apa. And then badan beruniform, kalau kita ada sertai hari tu adalah munajat. So munajat peringkat negeri 9. Jadi kita pergi dekat peringkat negeri, peserta peringkat negeri. Okey, boleh. Ataupun penyokong lah, sebab apa kita tak terlibat secara langsung. Kita tak adalah kita yang membaca kat Yasin tu kan apa kan. So kita adalah penyokong sahaja. Contoh kalau kita peserta, kita buat aktiviti tersebut barulah dikira sebagai peserta. Ni persoalan, sepatutnya kita bukan jawatankuasa tapi kita adalah peserta. Okey, betul kan? Tersilap pula. Jadi untuk jawatan kuasa ni adalah orang yang menguruskan dia. Kalau kita yang uruskan program tu, kita tolong cikgu uruskan, barulah letak jawatan kuasa. Tapi kalau kita join buat aktiviti tu, kita kena letak atlet ataupun peserta. Tapi kalau kita hanya menyokong sahaja, tekan di penyokong. Okey. Seterusnya kita tengok pula dekat sini kita ada acara dan juga tahap pencapaian. So contoh sukan permainan tadi, kita ada buat apa lagi? Caranya contoh kita ada join catur online ke kan, kalau ada. Jadi tak pencapaian tu kita tengoklah mana satu. Kalau kita dapat nombor 5 pun boleh. 1 sampai 5 saja yang kita boleh isi dekat tahap pencapaian ni. Kalau lebih tak boleh. Okey. Contohlah kita wakil kepada sekolah kita, tapi untuk di peringkat daerah. Tapi bila kita pergi peringkat daerah tu tak menang, jadi kita letak johan sekolah. Kenapa kita letak johan sekolah? Sebab kita lah wakil sekolah ke peringkat daerah. Jadi siapa yang masuk peringkat daerah ataupun negeri ke, masuk sahaja terus tulis johan sekolah. Tapi kalau kita masuk dekat daerah, kita menang, kita tekanlah yang johan daerah ke apa ke kan. Yang tak menang saja ambil johan sekolah. Okey, boleh? Dan kita tengok juga dia punya ni, peringkat dia. Pilih yang paling tinggi. Okey? Pilih yang paling tinggi. Contohnya, dia johan dekat sekolah tapi dia dapat tempat ke-5 peringkat daerah. Pilih yang nombor 5 daerah tu. Okey, boleh. Pilih peringkat yang paling tinggi walaupun nombor dia nombor 5. Sebab kita akan dapat markah yang berbeza. Okey, mengikut peringkat.
Kalau kita pilih johan sekolah, lebih sikit. Tapi kita kalau boleh kita nak yang lebih banyak. Jadi peringkat dia lah. Okay. Dia bawah sikit tapi silap. Okay. Sukan permainan pun dah. Kita tengok pula dekat kelab. Jadi dekat kelab persatuan kita ada pertandingan poster kemerdekaan contohnya. Poster kemerdekaan. So kita pergi dekat sini lah. Kalau kita dapat johan, ambil johan sekolah. Kalau naik johan lah. Okay, contoh. And then pada uniform, selalunya kita tak ada lagi lah apa-apa aktiviti badan beruniform. Okay. Jadi seterusnya, okay, tadi perkhidmatan tadi kita tak cuba tulis. Saya cuba tuliskan ya. Kalau jadi penguas sekolah, tekan penguas sekolah. Okay. Kalau jadi AJK, kita tengok ya. Kalau penguas sekolah, tekan penguas sekolah akan dapat markah 7. Kalau AJK, okay, yang ni AJK utama 5. Jawatan kuasa di bawah sikit. So jawatan kuasa ni untuk yang dalam kelas lah. Okay, jawatan kuasa yang dalam kelas. Tapi boleh juga kalau nak letak AJK utama. Okay. Ketua asrama kita ada asrama. Contoh kalau macam ketua kelas tak kat mana? Ketua kelas boleh letak dekat AJK utama ni ya. Itu jawatan kuasa di kelas, letak jawatan kuasa. Okay. Anugerah khas pula. So yang ni untuk anugerah-anugerah yang diberi untuk co-curriculum dan juga sukan. Anugerah co-curriculum dan sukan ni kalau boleh kita tengok di peringkat sekolah. Kalau yang lain-lain ni kebanyakannya KPM lah. Okay. So kat sini kosong lah sebab kita rasa macam tak ada apa-apa. Tapi kalau kita macam ada aktiviti macam ikatan ke, kita bolehlah buat johan sekolah contohnya. Okay. And then komitmen ni tak apa. Yang ni tinggal je kosong. Nanti cikgu-cikgu akan bagikan markah tinggi lah. Tapi kalau just nak tengok, nak anggarkan berapa agaknya markah yang akan dapat, boleh je nak isi. Okay. Isilah. Banyak pula kan nak isi. Okay. So, selalunya kita akan target kat sini untuk dapat markah penuh lah. Iaitu 10 markah. Jadi, selalunya cikgu akan bantu semua murid untuk dapat 10 markah. Kecuali kalau dia tak datang lah kan. Kalau tak datang tu tak mampu kita nak bantu. Jadi kena tunjukkan ni lah. Hadir, terlibat dengan aktiviti. Okay. Baiklah, bila kita dah isikan semua ni, kita boleh lihat kat sini. Oh, sebab tak tulis kat sini kot. Okay, teacher cuba tulis dan tunjukkan macam mana kita nak tengok. Contoh sukan permainan futsal. Lepas tu dia jadi pengerusi ataupun presiden. Okay. Yang ni kita tukar jadi pengawas lah. Pengawas sekolah. So kalau jadi pengawas sekolah ni banyaklah markah dia. Okay. Kelab persatuan. Contohnya kelab dia Kori Junior. Okay. Kita tulis Kori Junior. Lepas tu kita ambil jawatan pengerusi contoh. Pada uniform. Lepas tu tak boleh tulis kan. Tapi jawatan ni kita tetap kena tulis. Okay. Contoh kita pun jadi ketua. Okay. So kat bawah pula khidmat sumbangan. Khidmat sumbangan apa semua ni. Contohnya kalau kita ada ambil, kita ada di atlet tadi kan. Sebab kita masuk peringkat kebangsaan, kita masuk zon daerah. Jadi kita tekan dekat atlet peserta ni. Okay. Memang automatik dia akan dapat markah tinggi lah. So kalau peserta apa semua ni, tulislah. Tulis contohnya atlet bagi
Bagi apa? Contohnya acara futsal. Atlet bagi futsal sekolah. Okay. Jadi kalau siapa yang jadi atlet tu, tulislah atlet. Okay. Kalau tak, boleh ambil yang lain. Contoh kalau pengadil, jurulatih, teknikal, insyaAllah kita akan cuba cari pengadil untuk acara seterusnya. Persembahan, kalau ada buat persembahan, tapi disebabkan sekarang musim PDPR, jadi tak ada persembahan selingan untuk apa-apa program. Pembarisan pun tak ada sebab kita tak ada hari sukan. Okay, kemudian dekat kelab persatuan pun sama, kalau kita ada jadi peserta, contoh tadi kita masuk peserta kemerdekaan kan, so kita tulislah peserta acara poster dan wifi kemerdekaan. Okay, so kita tulis. Bawah ni juga jimat sumbangannya peserta. Kalau kita jadi peserta, kita tulislah peserta. Okay. Tapi kalau kita ada macam tolong cikgu ke apa ke, tulis dekat situ bahagian teknikal. So kehadiran ni kehadiran penuh untuk tahun ni 5 je sebenarnya, tapi sebab ini yang tahun lepas punya sudah 12 lah. Kita boleh tengok kat sini markah penuh. Okay, anugerah khas. Kalau ada anugerah khas macam anak-anak tahun 6, tahun 5 kan, dia dapat daripada sekolah, jadi olahragawati ke, olahragawan sekolah ke. So kat sinilah tekan dekat anugerahku dan sukan peringkat sekolah. Akan dapat markah. Jadi kita boleh anggarkan lah markahnya. So dia akan ambil 2 markah yang paling tinggi, kemudian akan dapatlah markah purata. So macam ni terus dapat A. So inilah caranya kalau kita nak check sama ada kita dapat berapa markahnya. Okay, senang je kan. Kalau nak tengok teacher dah bagi ni, jadi kalau rasa macam tak cukup markah lah cikgu nak dapat A, saya nak dapat A, kena cuba untuk join lagi. Okay, sertai pertandingan, sertai aktiviti dan apa saja yang sekolah anjurkan, kena join. Okay, boleh? Tapi just tak perlu join semua. Tapi kalau rasa macam tak cukup, kena usaha lagi. Okay, boleh? Okay. Teacher rasa dah jelas. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan lain, boleh contact teacher ataupun guru kelas. Okay, itu sahaja. Thank you.